Betul tu kata Syirah dan langkah kecil anda hari ini dapat tinggalkan kesan besar pada masa hadapan dan antara langkah kecil yang sudah pun mula diamalkan ramai iaitu usaha mengitar semula dan dalam segmen holistik malam ini saya nak ajak anda belajar mengitar semula yang berbeza dari biasa iaitu mengitar semula bahan organik atau proses komposting bersama Encik Nazir Hamzah. Selamat datang Encik Nazir. Jadi Encik Nazir, hari ini kita akan belajar tentang composting, betul? Betul. Dan mungkin anda boleh berkongsi bersama saya, mungkin tidak tahu dan juga penonton, apa sebenarnya proses composting dan manfaat composting ni? Sebenarnya composting ni seperti masak. Kita nak buat kek sebenarnya. Oh, ya. So hari ini kita akan buat bahan-bahan daripada bahan-bahan yang waste lah dekat kita punya kitchen. Dan gunakan tu untuk membuatkan kuih. Kuih? Kuih Yes. coklat? Chocolate cake. Wow. Okey, jadi kita ada lihatlah di sini ada kulit pisang, ada buah apple yang sudah pun boleh digitar semula untuk buat composting, betul? Ya. Jadi bagaimana kita boleh tak mulakan? Permulaan pertama, kita perlu adakan satu acuan ataupun bekas untuk kita mengodakkan ini tanah ni. Jadi untuk sampel hari ini, kita nak buat kek coklat kan. Okay, saya gunakan ini bekas agak Pasu. tinggi sikit. Pasu Pasu lah. ni agak tinggi sikit. Dan pasu ni kita harus gunakan sebesar gini atau yang kecil saja, bagaimana? Terpulang, tapi ini sebab jangkanya pada permulaan kompos ni akan taruh banyak. Jadi mungkin permulaan dia punya itu akan tinggi. Okey. Jadi sementara 2-3 bulan mana kompos ni akan menjadi, dia akan menurun. Jadi bagus kita mulakan dengan tempat yang besar sedikit. Jadi kelamaan nanti akan kompos akan menurun. Okey, jadi sisa-sisa makanan yang kita boleh dapati di kita punya dapur ialah seperti pisang, ini pear, orang namakan lebih terbuang kan, apple dan juga macam tairu. Jadi daripada itu kita perlukan 3 bahagian yang paling mustahak. Satu adalah seperti yang ini. Jadi barang-barang yang telah kita dikira waste lah. Waste. Dan nombor 2 ialah seperti ini. Kertas-kertas, ya? Ini sebenarnya namanya nitrogen. Jadi barang-barang ini yang ada macam zat, macam ada makanan ataupun enzim-enzim. Kemudian kita perlukan karbon. So karbon ini seperti surat khabar, buku, carton boxes. Jadi banyak yang kering. Yang kering. Jadi selain daripada itu kita boleh guna macam tisu, surat khabar kan. Tapi tisu ni kita harus kecilkan, koyakkan. Jadi dia akan cepat apa kata tu dikompos. Jadi awak kena kecilkan. Dan kita letakkan di dalam pasu yang disediakan. Ya, jadi dah dapat yang ini kan. Jadi kita gunakan ini sebagai base dia. Kita ambil ni agak-agak dalam ni kita buat macam kek lapis coklat lah. Jadi kita ambil ni, kita taruh. Selepas itu kita taruh perkara yang macam yang tanah ataupun jadi kalau nak sedap lagi kita letak lebih lah gitu kan. Okey, jadi kita taruh. Yang ini apa? Yang tadi Ini adalah bahan-bahan tanah yang lama saya pernah tumbuhkan lah. Jadi sekarang tanaman-tanaman yang mati kan. Jadi awak nampak ini pokoknya sudah mati. Tapi tanahnya masih kita boleh gunakan lagi. Jadi ini adalah seperti enzim lah. Ini adalah tanah yang bangsa orang gunakan untuk tanaman lah. Macam tanah-tanah biasa, tanah biasa boleh juga dipakai digunakan ya. Dan mungkin penonton juga bimbang lah, mungkin saya juga bimbang ada sedikit bau yang busuk dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak elakkan bau busuk apabila kita melakukan composting ni? Kalau kita anukan kompos secara tidak sempurna, dia tidak ditutup. Jadi kalau dia tidak ditutup, dia punya baunya akan keluar. Jadi kita harus tutup dengan kain. Dan juga kalau kompos ni jadi yang terbaik, dia akan ada sedikit suhu panas. Jadi kalau suhu panas ni macam serangga ataupun tikus-tikus akan lari. Jadi kita akan hancurkan. Okey. Jadi hancurkan. Jadi tempat ini akan jadi sebati. Lagi. Okey, jadi kenapa kita digalakkan untuk melakukan composting ni? Ada beberapa kebaikan lah. Dari satu awak nampak ini ada barang-barang yang boleh dikatakan terbuang. Jadi daripada kita buang dekat tong sampah ni, kita boleh menggunakan balik. Jadi kita tak membazir lah tidak kan? membazirkan. Dan lagi satu,
tanah ni kalau beli yang ini daripada tanaman ataupun Kedai-kedai tanaman ni, kedai Puan. tanaman, satu paket mungkin RM3.50, $4. Tapi dengan secara composting semula jadi, awak dapat tanah Lebih daripada apa yang kita beli. dengan penuh dengan enzim-enzimnya sekali. Jadi dekat pertengahan ni kita akan taruh enzim yang akan bakteria yang agak kuat. Jadi untuk macam makanan-makanan ini dia agak senang di fermentasi. Kita akan gunakan ini yogurt sebab dia lebih kuat punya bahan-bahan enzim dia. Dia letak kat tengah-tengah. Dan enzim yang anda katakan ni harus diletakkan di bahagian tengah atau boleh diletakkan di bahagian bawah, tak kisahlah. Terbaik di tengah-tengah sebab di tengah-tengah dia akan jadi panas dan panas ini akan berkocakkan tanah ini menjadi kompos yang terbaik lah. Okay, dia dah dekat atas ni. So di atas ni apa yang kita buat, kita yang paling atas sekali kita harus tutup. Tadi kita cakap pasal bau kan. Betul sekali. Jadi kalau di atas ni awak perlu taruh macam surat khabar ataupun ini, terbaik awak boleh taruh kain tutupkan ni, jadi dia tidak anaerobik mengeluarkan Kain saja yang kita boleh gunakan. ya. Oh, jadi untuk elakkan bau lah yang anda katakan. Resipi yang terakhir kita gunakan air. So Air. air ni dia akan macam gaulkan semua bahan-bahan ini, jadi dia akan sebatikan. Jadi air berapa banyak kita harus gunakan air? agak-agak Bagaimana? mangsa benda ini dia moist, Jadi kita sehingga dia lembab, lembab. Ya, betul. Dan kita tutup kain ni, tutup. Itu saja. Yes. Dan ini kita boleh letak di mana saja. So ini terbaik kita tutup dengan di mana tempat tidak begitu terang dengan matahari. Jadi Oh. dia akan ada suhu antara 60 ke 70 degree Celsius. Dia agak panas. Jadi kalau kita taruh direct dekat matahari, dia akan lebih panas. Adakah itu bagus atau tidak digalakkan? Tidak begitu baiklah kalau kita tutup sangat dekat bawah matahari yang tidak akan terlalu panas. Kalau kita nak tahu macam mana kompos ni menjadi ke Dah tidak, sediakan dulu. kita buka, kita tengok dia akan ada wap-wap sedikit. Wap-wap sedikit. Wap-wap Aha. sedikit. Dan selalunya itu mengambil masa berapa lama? Kompos untuk menjadikan daripada ini ke tanah akan mengambil masa seperti 2,5 bulan ataupun 3 bulan. Kalau nak tahu dia menjadi ke tidak, dia tidak nampak rupa kertas lagi. Dia akan seperti Bukan seperti tanah. seperti tanah yang hancur, yang lembut. Okey, jadi apabila composting ni dah siap, apa yang kita boleh lakukan untuk bahan-bahan yang anda lakukan ni? Kita boleh gunakan untuk menambahkan mineral kepada pokok-pokok kita, perkataan kita. Oh, menarik sekali ya. Okey, jadi apa yang saya tahu juga anda ada organic enzyme creation. Apakah itu, boleh kongsi bersama kita? Okey, so ini tadi kita buat chocolate cake. Jadi resipi yang kedua ni kita akan buat seperti fermented tea lah. Tadi ada kek, ada tea tapi tak boleh makan. Kan? So untuk resepi yang kedua, kita kena gunakan air biasa dengan bekas dia. Jadi bekas ni terpulang. Kalau kita mau guna yang besar, jadi bahan-bahan dia kena besar lah. So brown sugar, gulanya 1 bahagian dan kulit pisang 3 bahagian. Dan ini terpulang kepada mereka yang ingin buat lebih ataupun yang sederhana seperti ini. Betul, betul. Jadi kalau agaran ini agak mungkin 10 punya bahagian, jadi awak akan tambahkan gula ni semua 1 bahagian. Jadi agak-agak lah. Dan kita tidak boleh gunakan gula biasa atau Gula biasa boleh tapi tidak begitu efektif. Jadi paling baik awak gunakan gula raw sugar lah. Ini raw sugar yang paling baik lah. Dan awak akan macam saya cakap tadi buat teh kan. Jadi awak kena kacau agak-agak gula itu sebati. Okey. Dan kita taruh dan baru kita letak kulit pisang kulit ni. pisang. Jadi kulit pisang ni yang Kita letak semua atau satu persatu? kita boleh taruh semua sekali, tapi bahagian yang paling mustahak. Jadi air tadi awak tinggal gini kan. Jadi kalau kulit pisang ni 3 bahagian agak-agak dalam towards di atas sekali lah. Dia punya rule dia, awak tengok setiap bahagian yang kulit pisang ni akan terkena air. Jadi kalau kulit pisang ni ada yang macam menonjol keluar atau terkeluar, Kita pada kena ni kan, masukkan. kita kena masukkan. Dan enzyme creation yang anda sedang lakukan ni secara organik ni, apa kegunaan enzim ini?
actually dia ada dua kegunaan. Kita selalu sering beli macam apa nama dia? Flooring, Sabun untuk cuci sabun lantai dan cuci sebagainya. lantai. Kita boleh gunakan ini enzim ni selepas 2 ataupun 3 bulan dan kita tapiskan, boleh gunakan sebagai bahan-bahan cucian kan. Dan juga sama macam tadi kita buat chocolate cake, kita boleh gunakan air tea ni, gunakan tea ni untuk memperbaiki tanah. Jadi enzim yang kita gunakan yang tanam ini boleh digunakan untuk pokok-pokok juga. Wow, saya rasa saya dah banyak pelajari cara-cara untuk composing dan juga cara membuat organic enzyme creation ni. Baik, dengan tu terima kasih Encik Nazir kerana kongsi dua proses menarik yang sangat mesra alam. Okey, Manja akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan kenali seorang penyanyi baru dan dapatkan lebih banyak tip mesra alam bersama tamu Manja minggu ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Manja.